I tak ada apa-apa hubungan dengan dia. Senang cerita, I tak ada apa-apa hubungan dengan dia. That's it. Hai, Assalamualaikum semua. Anda sedang menonton Buletin Viral. Di mana lagi kalau bukan di saluran YouTube Budi Channel. Seperti biasa, dalam slot Buletin Viral ini, Budi akan mengulas secara ringkas tentang isu terkini dunia selebriti yang sedang hangat diperkatakan, yang sedang viral di sosial media. Untuk edisi kali ini, Buletin Viral dibawakan oleh minuman bervitamin Bentamix berperisa tembikai yang dilancarkan oleh seorang pelakon lelaki terkenal iaitu Ben Amir pada 15 Januari lalu. Alright, sebelum kita bercakap tentang topik panas hari ini, kepada anda yang belum subscribe Budi Channel, Budi nak jemput anda semua supaya tekan butang subscribe dan juga loceng notifikasi dekat bawah ini. I tak ada apa-apa hubungan dengan dia. Senang cerita, I tak ada apa-apa hubungan dengan dia. That's it. Farah Saleh mengaku skandal dengan Syuk Sahar sudah berakhir. Itu kata Farah Saleh, saya tak ada apa-apa hubungan lagi dengan dia. Itu dia. Buka, Syuk ada kat dalam. Sebati kau je cakap macam tu. Tak ada Buka. apa pun. Tak ada, kau nak ambil kasut dia, kau ambil ni. Buka, apa cakap? Dia ada. Minggu lepas, viral di media sosial tentang isu pergolakan rumah tangga pelawak dan juga penyampai radio Hot FM Syuk Sahar yang dikatakan curang dengan isterinya yang mesra dengan nama Sarah. Kau belagak dengan aku sekarang ni. Oh, nak balik awal je. Kau nak mengancing aku cara macam tu. Bila masa aku mengancing kau? Kenapa nak mengancing? Aku dah kata aku tak boleh. Dah, aku dah kata bini. Okay, kau nak aku maki kimak tu tak sekarang ni? Dengan cara bahasa kau bercakap dengan aku, lepas boleh kau buat kat aku hari ni. Menurut kata Sarah, suaminya tidak pulang ke rumah dan berada di rumah wanita yang dikenali dengan nama Farah Saleh ini. Bagi yang mengikuti kisah Syuk ini, nama Farah Saleh sudah tak asing lagi sebab beliau pernah dikaitkan dengan Syuk pada tahun lepas. Saya mengaku saya memang pernah kenal dengan insan terbabit dan isteri saya pun telah ketahui sebagaimana yang pernah keluar statement tu, dan sebenarnya kami dah selesaikan benda itu. Dan sebagaimana yang kita tahu, statement yang keluar balik bukanlah daripada pihak dia, dan saya tak tahu pun siapa yang buat keluar cerita selepas tu. Menerusi perkongsian Sarah di IG, Syuk masih menjalinkan hubungan dengan Farah Saleh dan Sarah tidak tahan lagi dengan apa yang berlaku sehingga dia terpaksa mendedahkan rahsia dan juga aib rumah tangganya kepada umum. Kalau kita selak balik dalam berita-berita sebelum ini, dulu-dulu sebelum ini, Farah Saleh ni pernah terpalit dengan beberapa kontroversi dengan artis lelaki lain iaitu Kecil, vokalis Hyperact dan juga Shah Jazel pada tahun 2015 macam tu. Okey, tak lama selepas itu, isu ini tular di media sosial dan mendapat kecaman daripada netizen. Farah memuat naik sebuah entry di Instagram yang mendedahkan kiriman mesej yang diterima daripada warganet di Instagram serta di aplikasi WhatsApp-nya. Antara kandungannya adalah kecaman dan makian daripada netizen yang tidak berpuas hati dengan tindakan selepas didakwa masih berhubung dengan Syuk. Tidak cukup dengan itu, ada juga mesej yang berbau lucah dan mengaibkan. Malah Farah bertindak memaparkan wajah-wajah segelintir individu yang menghubunginya. Dikatakan nombor telefon Farah Saleh ini tersebar selepas Sarah memuat naik sebuah rakaman video yang menunjukkan perbualannya bersama dengan Syuk. Terkini, Farah Saleh mengaku dia sekarang tidak ada apa-apa lagi hubungan dengan Syuk. Bermakna mengikut kata Farah, dia hubungannya dengan Syuk sudah pun putus, sudah pun tamat. Melalui satu temu bual dengan media, Farah Saleh meluahkan rasa kesal dengan tindakan isteri Syuk yang bertindak menyebarkan maklumat peribadinya iaitu alamat rumah dan juga nombor telefon kepada orang ramai. Dikatakan alamat rumah dan nombor telefon bimbit turut disebarkan oleh netizen dan juga orang ramai di Twitter
Dan apabila nombor telefon bimbit telah diketahui oleh orang ramai, Farah Saleh telah menerima banyak sekali mesej-mesej berupa ugutan dan juga kecaman yang dihantar oleh orang yang tak dikenali. Berkemungkinan sebab dah takut, sebab dah bimbang dengan macam-macam ugutan, macam-macam hinaan, macam-macam makian daripada individu yang tidak dikenali ini, Farah Saleh telah tampil membuat laporan polis bagi mendapatkan perlindungan keselamatan. Cuma buat report yang pasal punya phone number was dipublish dekat dalam media sosial, banyak dekat Twitter, because I receive by today just beribu-ribu video macam calls, WhatsApp semua, and then ada yang sampai ugut nak bunuh, sampai ugut sampai kata kalau aku jumpa kau memang aku bunuh kau ni. Buat masa ni family okey, tak ada yang kena kacau. Ini kata-kata Farah Saleh ya. Saya terima bermacam-macam ugutan menerusi WhatsApp, call termasuk ada yang ugut nak bunuh pun ada. Sebab tu saya terpaksa buat laporan polis. Ia berlaku selepas video saya dimuat naik di media sosial. Farah Saleh ditemui selepas membuat laporan polis oleh media di Balai Polis Mutiara Damansara di Petaling Jaya selepas diserang oleh isteri Syuk. Dalam kejadian awal pagi Sabtu lalu di kediamannya. Menurut kata Farah, kira-kira jam 2 pagi Sabtu lalu, Sarah hadir di rumahnya. Sarah datang ke rumahnya dan mendakwa dia menyembunyikan Syuk di dalam rumah. Betul ke tidak? Jam 2 pagi ada kasut di dalam rumah Farah ini. Ini yang menjadi tanda tanya ramai netizen. Macam mana kasut Syuk ada dalam rumah tu jam 2 pagi? Bagaimanapun, Farah enggan membenarkan Sarah masuk ke dalam rumahnya pada ketika itu atas faktor keselamatan. Menurut kata Farah, ini kata-kata Farah, saya diserang dan dipaksa buka pintu. Tapi saya minta dia hubungi Jabatan Agama Islam Selangor, JAIS dan polis, biar pihak berkuasa yang periksa rumah saya. Selain itu, saya bagi pilihan lain kepada Sarah, iaitu dengan mengajak dia melakukan panggilan video dan saya akan buat home tour. Dia boleh tengok ada ataupun tidak Syuk dalam rumahnya. Lepas viral, isu curang Syuk Saha pula digantung perkhidmatan sebagai penyampai radio Hot FM. Pada 25 Januari lalu, media ada menyiarkan tentang berita Syuk Saha digantung kerja serta merta sebagai penyampai radio Hot FM di slot Gang Pagi Hot. Menerusi satu kenyataan media yang disiarkan, pihak pengurusan stesen radio Hot FM mengesahkan bahawa perkhidmatan penyampai radio Muhammad Syukri bin Muhammad Saha digantung serta merta. Penggantungan sementara perkhidmatan Syuk sebagai penyampai radio adalah untuk memberi ruang kepada pihak pengurusan untuk melakukan siasatan dalaman tentang isu beliau yang sedang tular di media sosial. Perkembangan terkini, penggantungan Syuk akan diumumkan oleh pihak pengurusan Hot FM selepas siasatan dalaman selesai. Di laman Twitter pula terdapat sebuah petition yang menuntut pihak Hot FM yang dibuat oleh netizen untuk menamatkan kontrak Syuk serta merta. Siap ada netizen dah buat petition. Dahsyat. Nak cakap, ignore je lah benda-benda tu kan. Tak payahlah kita nak macam bercakap sangat mengenai rumah tangga orang, mengenai masalah-masalah orang. Sebab kita ni tak tahu kita punya pengakhiran macam mana. Seterusnya kita pergi ke topik-topik yang masih lagi berkait rapat dengan berita Syuk Saha ini. Tak perlu campur urusan peribadi Syuk dengan kerjaya. Itu kata-kata dan pesanan daripada Jananik. Pelakon Jananik tampil menyuarakan pendapat peribadi mengenai kontroversi yang melibatkan Syuk Saha yang hangat diperkatakan warga maya. Jananik berkata adalah lebih baik sekiranya orang ramai tidak mencapuri isu penggolakan rumah tangga Syuk dan juga isterinya. Jana menulis menerusi IG postingnya, bukan nak menyembelahi Syuk, tapi kita tak tahu perjalanan hidup kita ni macam mana. Ramai lagi orang biasa kat luar sana yang ada skandal semua. Beza dia, mereka bukan artis. Tak perlu campur urusan peribadi dia dengan kerjaya. Ni sembang lebih-lebih satgi kena marah.
dalam masalah yang masih belum diputuskan lagi siapa yang berada di pihak benar, siapa yang salah kan. Jadi seeloknya mendoakan yang baik kepada pasangan suami isteri itu. Isu-isu dalam kain ni kita tak tahu siapa betul siapa salah. Mai kena dekat hidung sendiri baru kita sedar. Jadi lebih baik doakan yang baik-baik je. Kita dok pulun kutuk sana kutuk sini pun tak guna. Silap esok lusa depa laki bini baik balik. Itu yang ditulis oleh Jananik di Instagramnya. Seterusnya, ini topik yang kelakar sikit. Gara-gara nama panggilan sama, Syukri Yahya pula kena tempias Syuk Saha. Pelakon lelaki popular Syukri Yahya terkena tempias nampaknya apabila ada segelintir netizen yang menyangka mereka adalah individu yang sama. Aduh yai. Nampak nama pun lain, Syukri Yahya. Syukri, tapi Syukri tu sama Rata-ratanya mula menyerang ruangan komen IG Syukri Yahya. Alai, korang ni pun takkan tak tahu beza Syuk Saha dengan Syukri Yahya ni jauh kan. Walau bagaimanapun Syukri Yahya membalas salah satu komen pengikut dengan menyatakan dia bukan individu yang dimaksudkan. Netizen tu tulis, muka macam Shrek pun nak curang ke? Aku marah ni. Ya. Kemudian Syuk pun balas, salah orang ni, muka aku macam SRK Shah Rukh Khan ini aku marah. Itu kata-kata atau balasan reply daripada Syukri. Kemudian ada lagi satu tajuk yang disiarkan oleh media. Dr. Irin kecewa bekas suami dijadikan bahan jenaka, tersenarai antara lelaki curang. Farhan tak pernah curang, itu kata Dr. Irin. Bekas isteri kepada pendakwa bebas Da'i Farhan, Dr. Irin meluahkan rasa kecewa dengan sikap netizen yang cuba menjadikan bekas suaminya itu sebagai bahan jenaka susulan kontroversi dakwaan kes curang mengaitkan pelawak terkenal Syuk. Menurut Dr. Irin atau nama sebenarnya Nur Ainul Nakim Muhammad Razi, dia menyifatkan tindakan individu yang cuba menyenaraikan bekas suaminya sebagai antara lelaki curang adalah satu tindakan yang tidak wajar sama sekali. Bukan nak backup sebab masih cinta ke sayang ke, tapi sebagai seorang manusia yang ada hati belas kasihan, saya tak sampai hati betul nak tengok. Baik buruk semua campur, hentam semua sekali. Bergurau dengan menjatuhkan maruah orang di media sosial secara berjemaah dengan video-video bodoh ni. Yang buat video tulis ciri-ciri lelaki curang tu, pergi letak muka Ustaz Farhan. Dia tak curang pun. Situasi Syuk dengan situasi Farhan tu tak sama langsung, okey? Itu kata-kata Dr. Irin menerusi satu hantaran yang dimuat naik di Instagram. Dalam hantaran itu, Irin turut berkongsi sedutan beberapa video kompilasi TikTok yang menyenaraikan perbandingan antara lelaki curang dan lelaki setia yang dilakukan, yang dibuat oleh netizen dekat TikTok. Begitupun kata Dr. Irin, sekalipun dia pernah hidup bermadu, dia menyifatkan bekas suaminya itu Farhan seorang yang cukup bertanggungjawab. Sebelum ini kisah Irin ini merupakan seorang janda anak 8 pernah mencuri tumpuan ramai apabila bernikah dengan Da'i Farhan di Mekah sebagai isteri kedua. Da'i Farhan kemudian dikatakan menceraikan isteri pertamanya iaitu Fatin Nurul Ain Mat Aris. Bagaimanapun, Irin kemudian mendedahkan mereka berpisah secara baik pada April 2020. Kemudian kita pergi ke topik yang mungkin terakhir. Gambar rumah Syuk tersebar setelah isu curang diviralkan oleh netizen. Dalam perkongsian lain juga sebelum ini, netizen ada menyebarkan beberapa gambar rumah baru Syuk dan juga isterinya yang sangat cantik, sangat mewah tapi simple tapi cantik lawa kan. Dia ditunjukkan di ruangan dapur, ruang tamu dan ruang makan yang sangat tersusun dan juga kemas. Bertemakan warna putih, pemandangan rumah Syuk ini nampak tenang dan susun aturnya tidak terlalu padat. Nampak simple namun selesa untuk keluarga kecil Syuk ini. Tidak dinafikanlah kekemasan dalaman rumah Syuk ini. Baiklah, sebelum Budi tamatkan video ini, Budi nak ucapkan terima kasih kepada
Bentamix. Ini dia minuman bervitamin yang sudi membawakan dan menaja video buletin viral pada hari ini. Bentamix ni adalah gabungan nama Ben dengan perkataan vitamin dan juga mix. Ia bermaksud gabungan vitamin dengan minuman berperisa tembikai. Budi nak cuba minum dan cuba test macam mana rasa dia. Bismillah. Rasa dia tak manis sangat. Sedang-sedang je. Okay. Yang penting dia menyegarkan tekak kita. Budi suka kalau minuman bervitamin macam ni, yang berperisa macam ni, kita campur dengan ais, lagi segar lah. Dap. Zero sugar added. Okay. Tak ada gula, tanpa gula. Bentamix. Dia punya packaging pun cantik. Teringat ada Nilofa punya packaging macam ni juga. Yang penting halal, ada logo halal. Untuk pengetahuan anda semua, minuman ini tidak terlalu manis macam Budi cakap tadi. Maksudnya kandungan gulanya rendah dan tiada kesan sampingan. Sesuai untuk diminum oleh semua orang berusia 5 tahun ke atas. Tambah lagi dalam masa ataupun dalam tempoh pandemik COVID-19 ini, kita disarankan untuk menjaga kesihatan bagi meningkatkan sistem imunisasi dalam badan. So, cara yang paling mudah adalah dengan mengambil minuman yang mengandungi vitamin C, dan ada dekat dalam juga ada B5, B6, vitamin E dan banyak lagi. Tapi korang jangan salah faham, Bentamix ni bukannya minuman kesihatan ataupun minuman tenaga, bukan. Ia cuma minuman yang diperkayakan dengan vitamin sahaja. Sekali minum kita akan rasa segar, dan korang boleh dapatkan minuman Bentamix ini daripada ejen stokis Bentamix Gang. Senarai ejen boleh didapati di Instagram Bentamix atau boleh hubungi hotline di talian 017-4772-558. Harga dia hanya RM69 untuk satu kotak ini. Di dalam kotak ini ada 12 pack, dan untuk satu pack yang ini dijual dengan harga RM5.90 sahaja. Alright. Sekian dulu nampaknya buletin viral untuk hari ini. Kepada anda yang belum lagi subscribe, bolehlah tekan butang subscribe dan loceng notifikasi di bawah ini. Jangan lupa untuk share di media sosial dan juga like video ini. Alright, terima kasih kerana sudi menonton buletin viral. Kita jumpa lagi esok atau bila-bila lah di next video jika ada isu yang hangat untuk diperkatakan. Alright, untuk mengetahui apakah lagi isu hangat dan juga yang trending, kita tunggu nanti. Alright guys, stay safe. Jangan lupa SOP kita, jaga diri baik-baik. Jumpa lagi di masa akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum. What's up, gang? It's Caprice. What is on the news today? Syuk digantung kerja serta-merta sebagai penyampai radio Hot FM. So, ramai gila orang sebelum ni kata punca lelaki jatuh adalah sebab perempuan. Ramai lelaki gaduh kat luar sana sebab perempuan. But to blame women all the time bagi Caprice, it's a bit sexist. I love women and I love my mom. Bagi Caprice, punca nombor 1, ramai lelaki jatuh sebab, how do I say this in a nice way? Sebab mereka semua fikir bukan guna otak, tapi guna ding dong, kejantanan. Kalau hang fikir guna otak akal, insyaAllah selamat. Tetapi kalau hang start fikir guna otak lutut, ding dong or kejantanan, mampus. So Malaysia, don't always blame women, blame your ding dong. If your ding dong did not talk and just keep the mouth shut, nothing was gonna happen. Bang.